أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, Puan Wahidah Rahim, Puan Syamsiah Hussein, dan rakan-rakan jemaah yang lain yang bersama pada ruang ini. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh warga pengimarah Masjid Ibnu Abbas, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Pengusi dan barisan kuasa, khususnya kepada sidang jemaah, hadirin musyahidin yang menyaksikan kuliah pengajian ini melalui sorotan Facebook Masjid Ibnu Abbas, dan kaum muslimin yang bakal bersama dalam ruang rakaman nanti insya-Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafa' setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berserta puji yang selayaknya kepada Tuhan yang memiliki kerajaan yang agung, keagungan yang kekal lagi qadim sedia kala. Moga-moga dengan puji dan syukur yang kita lafazkan ini menambahkan rasa kehambaan, menambahkan rasa bertuhan, yang dengannya kita berkehidupan kekal menjiwai jiwa hamba untuk melangsungkan kehidupan, menjalani kehidupan yang sementara di muka bumi yang fana ini. Salawat dan salam juga kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bakal menyambung pengajian kitab Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul Qulub ini maksudnya singkapan yang kita lakukan ke atas hati-hati kita. Maksudnya pengajian ini adalah untuk meneliti dan memeriksa, mengkaji hati kita di tahap mana terhadap pensyariatan dan juga watak-watak kehambaan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan di dunia yang sementara. Moga-moga kitab yang kita bacakan ini kerana tulisan seorang yang besar, ulama yang besar, Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali,
dapat memandu kita dengan keberkatan yang ada pada kitab ini, yang diperakui oleh umat Islam akan keberkatannya. Kita dapat tembiasnya, lalu kita mudah untuk mengamalkan apa-apa pengajaran yang terkandung di dalamnya, insya-Allah. Dan alhamdulillah, kaum muslimin yang berbahagia, pada pagi ini, walaupun secara maya begini, kita dapat bersama lagi untuk menyambung pengajian pada pagi ini yang akan membicarakan bab keutamaan sedekah. Kalau siapa berkitab dalam versi yang biasa kita gunakan, iaitu kitab versi ini, itu pada muka surat 269, insya-Allah. Okey, kita bacakan petikan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma yang diperoleh dengan usaha yang halal, sementara Allah tidak menerima kecuali yang halal, Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, yakni menerima dengan penuh keberkatan, dengan kurniaan keberkatan di atas sedekah yang kita kurniakan itu. Kemudian dia melipat gandakan barakahnya bagi pelakunya, setiap orang yang bersedekah itu, sebagaimana seorang daripada kamu melipat gandakan maharnya, artinya daripada usaha hari pertama sebagai seorang suami, tentu saja kita merasakan keberkatan. Bagaimana kehidupan selepas berkahwin, itulah janji Allah. Bahkan setiap satu suap akan menjadi sebesar gunung Uhud. Jadi hadis ini bercerita tentang betapa perlunya sedekah dalam melangsungkan kehidupan kita di dunia. Sedekah merupakan investment, pelaburan yang perlu kita jana demi keberkatan kehidupan. Jadi jangan pandang enteng tentang sedekah. Artinya seorang yang bersedekah itu orang yang bijak. Dia melabur dengan pelaburan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah kata, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu menumbuhkan 100 biji setiap satu. Maka satu pelaburan bernisbah 700 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang hanya bersedekah dengan sebiji kurma pun, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat sedekah itu daripada sumber yang halal, dari usaha tangannya. Kenapa? Tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah bagi yang tidak halal. Maka Allah akan menerima dengan penuh kegembiraan. Lalu Allah memberkati segala apa yang kita berikan dalam bentuk sedekah itu. Kemudian oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pemberian sedekah kita itu dengan keberkatan. Sebagaimana yang selalu kita sebut bahawa barakat ini artinya an-numu, az-ziyadah fil khair. Pertambahan pada sesuatu benda yang baik. Dan itulah sifat sedekah. Bagi orang-orang yang melakukan sedekah, artinya dia sedang mencambah banyak hartanya. Sebagaimana seorang dari kamu dapat menggandakan maharnya. Dan itu pun kita tahu dengan berkat berkahwin, selalunya daripada hasil yang sedikit itu kita dapat banyak. Sebab apa? Ada janji Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita miskin pun dengan perkahwinan Allah akan cukupkan. Allah akan beri kelebihan sebab ada keperluan orang-orang yang hidup bersama dengan kita. Dan itu Rasulullah saja sebut begini supaya kita nampak. Sedangkan bersedekah ni kadang-kadang kita tak nampak peranannya dalam kehidupan. Bahkan setiap satu suap akan menjadi sebesar gunung. Sebab itulah dalam realiti hari ini kita nafikan ke kita perakukan atau tidak. Kita lihat orang-orang yang menghulur
mereka akan terus menghulur. Mereka akan terus menabur bakti. Sebab apa? Begitu rupanya sedekah. Begitulah keberkatan sedekah. Jadi siapa yang hidup tanpa sedekah, artinya dia merugikan kehidupannya, dia menyesakkan kehidupannya, dia memayahkan kehidupannya. Sebab sedekah merupakan pelaburan. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga janji Allah Subhanahu wa taala. Sedang Rasul tidak bercakap dari hawa nafsu baginda. Ya, jadi sebab itu kita kena memperuntukkan sebahagian daripada apa yang kita ada untuk kita namakan sedekah. Malah kalau baik setiap hari. Jangan kita lupa bahawa ada dua malaikat yang sentiasa menanti mendoakan bagi setiap orang yang bersedekah. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikan pada orang yang infak gantian hartanya. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terbukti. Itu yang dah menjadi realiti yang kita perhatikan hari-hari. Sebab tu yang terus memberi. Yang memberi terus memberi. Yang tidak memberi terus berdiam diri. Ya, sebab apa doa? Lagi satu pula bagi orang, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, kurniakanlah pada orang yang mumsik, pegang terus hartanya, tak nak bagi langsung pada orang lain, simpan. Talafan, kehancuran, kemusnahan. Ya, talaf ini maksudnya kemusnahan. Subhanallah. Di sini dalam bentuk syair yang cantik. Ya. Munfiq dapat khalaf, dapat gantian. Mumsik dapat talaf, kemusnahan, kehancuran. Jadi ini doa malaikat. Jadi berpagi-pagilah kita dengan sedekah. Nanti keluar bersarapan, nampak ada orang yang kepayahan, kita hulur sedikit. Bekalan makanan, wang ringgit. Ya, artinya jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa pelaburan besar ini. Ya. Ini pelaburan, tuan-tuan. Sedekah itu bukan menghilangkan harta, tidak. Tapi dia adalah kesinambungan kehidupan yang selesa. Artinya orang yang bersedekah ini orang yang bijak. Dan dia sedang berurusan dengan Tuhannya yang menjanjikan. Ya, pedoman kita dari mana-mana. Ya. Kitabullah wa sunnati, kata Rasulullah. Kamu rujuk kitab Allah dan sunnah aku. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sewajarnya ya, kita yang mengaji selalu dapat memahami hakikat kehidupan di dunia dengan panduan ini. Apatah lagi, saya suka untuk berbalik bercerita tentang kalimah sedekah ini. Sedekah ini, ya, mungkin saya juga pernah menyebut sesekala dalam kuliah-kuliah pengajian yang lalu, betapa sedekah ni asal kalimahnya daripada as-sidq. Ya, as-sidq itu maknanya benar. Sedekah ini benar. Ada dua perkara bila kita menyebut kalimah ini, ya, di sudut bahasanya. Pertama sekali, sedekah ini dia bukti kebenaran iman kita. Apa maksud iman? Iman keyakinan kita, kepercayaan kita. Artinya, orang yang bersedekah memberi sebahagian daripada harta yang Allah kurniakan pada dia pada orang lain, sebenarnya telah sedang membuktikan keyakinan, kepercayaan dia pada janji-janji Allah. Sama ada janji yang begini, janji yang berbentuk duniawi, apatah lagi yang berbentuk ukhrawi, yang akan kita nampak nanti ganjarannya nanti di akhirat. Dan sebab itu, ya, peranan sedekah sangat besar, sehingga orang sakit pun ya boleh ya menyembuhkan penyakitnya dengan sedekah. Ini hadis Nabi. Sehingga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga boleh diangkat dengan sedekah. Kenapa? Kita sedang membuktikan benarnya iman kita. Kalau betul tuan-tuan percaya Allah, percaya akhirat, kita ni percaya pada ya, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu bersedekah. Dan kerana itulah sedekah dinamakan as-sadaqah, sebab dia berkait dengan benarnya iman kita kepada janji Allah dan Rasulnya. Maka buktikanlah benar iman kita dengan menghulur. Jadi bukan orang beriman kalau tak pernah menghulur. Sebab bahaya bersama dengan harta yang kita kekang, kita simpan, kita genggam, kita pegang ni, ada janji malaikat kehancuran. Sebab tu kehancuran ni, dia talaf ni kadang-kadang melibatkan bentuk fizikal, hilang harta, dengan bencana, dengan musibah, ya, dengan masalah macam-macam ya. Kita kena saman.
kena curi, ya, kena dakwa, macam-macam benda yang berlaku dalam kehidupan kita yang boleh menghilangkan harta tersebut dengan sebab doa malaikat. Sedangkan kalau kita menghulur, ada doa malaikat yang menjamin selesa hidup kita di dunia, iaitu harta itu berjalan lancar, ya. Sedekah ini ibarat air yang mengalir. Ya, air yang mengalir artinya ada pertukaran, kita bagi pada orang, ya, macam air telaga. Sebab tu barakah juga diambil daripada birkah, dulu saya dah cerita kan. Ya, air dalam telaga kalau selalu diceduk, diberi pada orang, dia ambil air itu akan mengeluarkan air baru yang lebih jernih, yang lebih murni, yang lebih sedap rasanya untuk diminum, berbanding pada orang yang ada telaga tapi telaganya tak pernah digunakan melainkan sedikit, cuma hanya untuk keperluan bimbang, nanti habis airnya. Apa akan jadi pada air telaga tersebut? Busuk baunya, ya, payau rasanya, kelat, ya, tidak sedap untuk diminum. Jadi sebab itulah perumpamaan yang sangat dekat dengan kita, agar kita yakin bahawa kita perlu bersedekah. Atau kalau kita peminta sedekah pun, artinya kita hidup ni dengan sebersusah, maka belajarlah juga untuk melabur dengan Tuhan ini dengan pelaburan sedekah namanya. Artinya kalau pun kita ni hanya ada sebesar, sebab tu Nabi menganjurkan, ya, walau bisyaqqit tamrah, kata Nabi, ya, bersedekahlah walaupun dengan sepotong ataupun sekoyak sebelah kurma. Kenapa? Keperluan kehidupan. Sedekah ni keperluan kehidupan manusia yang bernama orang beriman, untuk ada perhatian Allah di sana, ya. Sebab ini ceritanya, Allah akan lipat gandakan. Dalam realiti hari ini kita tengok orang yang bersedekah, ya, tak perlu kot saya sebut public figure, asal saja dia melakukan apa-apa yang bernama sedekah ini, maka Allah menambah berkat. Makin banyak kita beri, bayangkan kalau satu suap menjadi sebesar gunung Uhud. Kalau 1000, makin besar kita bagi, makin besar orang pula. Begitulah. Dan ini terbukti dengan apa yang berlaku di hadapan mata kita hari ini. Ini merupakan yang kedua. Okey, perkara yang pertama, sedekah ni berkait dengan keyakinan kita. Yang kedua, sedekah mesti benar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sedekah tu mesti jujur dengan hati yang bertuhan. Artinya sedekah kerana Allah, maka barulah dia jadi as-sidqah. Ya, as-sidqu was-sadaqah, benar dan jadi sedekah. Jadi pemberian yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tak akan terima, ya, Allah tak akan terima sedekah yang tidak ada Allah dalam hati kita. Jadi kalau pemberian tu hanya sekadar hanya untuk manusia nampak kita melakukan kebaikan, maka itu tidak ada, ya, nilai sedekah. Jadi hati-hati. Mungkin kita bersedekah dah banyak, tapi kenapa tak macam orang lain? Hidup dia orang berkat, ada kebaikan, ya, makin berkat, makin bertambah. Tak, sebab ni cerita kita communicate dengan Tuhan. Kita berinteraksi dengan sistem Tuhan. Kalau tak ada Tuhan dalam hati kita, maka kita tak masuk dalam sistem tu. Sistemnya apa? Sistemnya keberkatan 1 jadi 700. Nak dapat tu, ya, apa-apa pelaburan pun mesti ada syarat. Kita kena patuh, ya, apa perjanjian kita dengan pihak-pihak yang jadi pelabur, ya, yang menguruskan pelaburan. Jadi sebab itu dengan Tuhan juga ada syaratnya. Yang pertama, dia mesti dengan keyakinan, ya, dengan membuktikan kebenaran tujuannya. Yang kedua, mestilah ada Tuhan, ya, itu yang benar. Sebab tu Allah kata walladzina yutbi'una ma anfaqu manna wala adha, ya, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, menyusuli setiap apa yang dia beri dengan ungkitan dan menyakiti hati orang, ya, Allah tak akan terima. Malah Allah janji dengan azab yang pedih, ya. Jadi sebab itulah kita kena faham apa pemilikan yang kita ada hari ini datangnya dari siapa. Dan kadang-kadang kita terpaksa akui kita hanya warisi dari ibu ayah kita. Okey, mungkin sebahagiannya daripada usaha kita, tapi usaha kita pun, adakah dia menjanjikan, ya, harta yang ada hari ini sebab kawan kita mungkin berasa lebih pada kita, kenapa dia tak dapat, kita dapat? Maka rasa bertuhan tu kena ada, tuan-tuan. Maka cukuplah, ya, patutnya dalam usia kita yang semakin menjangkau, ya, tua ini,
Guna je lah istilah tu senang. Kan? Ya, kita semakin matang berkehidupan. Tak boleh lagi dah. Dalam usia-usia begini kita bersedekah tapi masih mengharap pujian riak. Rugi tuan-tuan. Cukup-cukuplah yang dulu. Cukup-cukuplah apa yang dah kita rugikan, ya, perjalanan hidup kita ni. Banyak amalan-amalan baik yang kita berjaya lakukan, tapi tidak ada ikhlas, tidak ada Tuhan dalam hati, Allah reject. Subhanallah. Ruginya kita. Cukup-cukuplah. Hari ini kita dah mampu bersedekah, maka katakan lillahi ta'ala, ya Allah, dah banyak dah nikmat yang Engkau berikan. Ini bukti bahawa iman aku pada Engkau, ya, dengan hak manusia lain, ya, yang perlu berkehidupan bahagia sebagaimana aku juga. Maka, ya, sedekah ini aku hulurkan untukmu, ya Allah, kerana-Mu, ya Allah. Itu dia dua sedekah, ya. Pertama, sedekah ni adalah bukti kebenaran iman kita, keyakinan kita. Yang keduanya, sedekah mesti benar, ya, hatinya lurus lillahi ta'ala. Kemudian kita tengok berbalik pada kitab perbincangan kita. Ini merupakan penjelasan firman Allah. Artinya penerimaan. Sedekah yang kita beri itu, kita beri pada orang. Sebenarnya kita memberi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dia sistemaiskan kita kehidupan kita, rezeki kita. Tengok, ya, dalam surah At-Taubah ayat 104, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Ayat ni cerita taubat. Tapi kenapa ada cerita sedekah? Tak apa, kita terjemahkan ayat ni dulu. Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha menerima taubat daripada para hamba-Nya, dan Dia menerima, mengambil sedekah, dan Allah ialah Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Pertama sekali nak cerita relate tentang taubat ini. Artinya kita buat satu benda yang mengundang marah Allah, lalu kita cuba kembali padanya, dan bersama kembalinya kita pada Allah itu, untuk menarik rahmat Allah, Allah kata Dia terima sedekah. Tuan-tuan, agak-agak kita ni kalau berdosa, apa yang menyebabkan Allah ampunkan kita? Sebab Dia sayang kat kita. Ya, Dia memang sayang kita, tapi cerita Tawwabur Rahim. Kita dah bercerita tentang kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim ni kasih sayang yang khusus untuk orang beriman. Untuk menarik kasih rahmat Allah di Ar-Rahim ini, kita kena berbuat sesuatu yang mengundang kasih Allah. Apa dia? Antaranya bersedekah. Sebab tu Allah tawarkan bersama dengan taubat yang pasti Allah terima tadi, Allah juga menerima as-sadaqah. Subhanallah. Ya. Jadi sedekah ini peranannya terlalu besar. Dia memadam murka Allah, mengembalikan kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan realiti kita yang selalu mengukir dosa dalam kehidupan. Tak kira pagi, tengah hari, petang dan senja, semuanya dosa. Maka datanglah bertaubat bersama dengan sedekah. Sebab apa? Sedekah ni satu lagi, dia bukti kita prihatin, simpati, kasih, cakna pada hamba-hamba Allah yang lain. Semua hamba Allah ni makhluk Allah, Allah sayang. Jadi dengan membuktikan, mempamerkan, memaparkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ya Allah, aku pun sayang orang lain ni, maka begitulah janji Rasul, man la yarham la yurham. Siapa tak reti sayang orang, Allah tak sayang dia. Maka siapa yang sayang orang lain, mudahlah Allah melimpahkan kasihnya untuk dia. Subhanallah. Ini semua rahsia-rahsia kehidupan yang perlu kita garap betul-betul, agar apa yang kita buat penuh rasa dan sedap. Ya, apa maksudnya? Ya, kita buat sedekah tu kita tahu, ya Allah, ini keperluan kehidupan aku. Pertama, untuk menjana kelangsungan rezeki aku agar dia berkat dan bertambah selesa kehidupan aku, bahagia aku. Yang kedua, agar menarik rahmat Allah, sebab aku sedang membuktikan rasa kasih aku pada engkau, pada hamba-hamba Allah yang lain. Jadi perasaan itu kena dibawa, agar tidak ada nanti ruang untuk dimasuki oleh perasaan rasa riak, rasa nak menunjuk pada orang, nak berbangga, nak tulis juga sibuk, nak tulis sumbangan ikhlas daripada. Tuan-tuan apa tahu tak maksud ikhlas? Ikhlas ni bukan untuk dituturkan, untuk dituliskan.
Ikhlas ini untuk dinyatakan pada Allah juga. Mukhlisina lahu lillah maksudnya. Sebab itu kita tak boleh budayakan tulis semua dengan ikhlas. Tak tepat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ikhlas, tak ada sebutan di situ. Ya. Dengan manusia ni kita bukan ikhlas, kita jujur. Kita dituntut untuk jujur. Dengan manusia kita tak ada istilah ikhlas. Saya ikhlas dengan awak. Saya ikhlas memberi kerana Allah. Ya. Kalau ada pertanyaan berkait apa tujuan awak, saya memberi kerana Allah. Saya cuba mendidik saya untuk ikhlas pada Allah. Tapi saya ikhlas menyintai awak. Tu ayat-ayat drama kan. Saya ikhlas mengasihi, mencintai awak. Itu bahasa yang tak tepat, yang tak di... Sebenarnya orang yang bercakap tu tak faham apa maksud ikhlas. Ikhlas ni murni, bersih untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada benda lain. Ya. Jadi cerita ikhlas dalam agama, ya di sudut bahasa maksudnya murni, kosong, bersih, tulus. Ya. Tapi kalau di sudut agama, ikhlas memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keikhlasan dipamerkan kepada manusia. Okey, selanjutnya kita tengok juga Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah sebut dalam ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya, Allah susutkan. Al-mahq ini maksudnya musnah, hancur, sapu bersih. Kebaikan harta, keberkatan harta yang dijalankan dengan mengambil riba. Artinya siapa yang ambil riba juga, sedangkan ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah dah haramkan riba. Kita masih juga berinteraksi dan ambil ya nisbah riba itu, maka Allah janji apa? Kemusnahan, kepupusan, kesusutan. Ya. Tapi Allah kata wa yurbis sadaqat. Harta ini nak bertambah, berkembang, ya, dikembangkan dengan sedekah. Sedekah juga merampungi zakat, ya, merangkumi zakat itu yang wajib. Sedekah yang sunat adalah pemberian-pemberian tambahan yang kita beri pada insan-insan lain. Jadi kena faham harta kita dan kita sendiri yang hidup di dunia ni hidup dengan sistem Tuhan. Ya, jadi siapa yang memperakui Allah sebagai Tuhannya, maka dia kena faham bahawa kehidupan dan harta dia ni, ya, sistem ni dijalankan oleh sistem Allah. Apa dia? Ambil riba, harta makin hilang berkatnya. Mungkin maunya nampak banyak, tapi masalahnya makin banyak, maka tidak ada nilai. Ya, apalah gunanya kita ada jutaan ringgit, tapi masalah silih berganti. Ya, di saman sana sini, masalah sana sini, ada pekerja-pekerja kita yang terima rasuah, korupsi, ya, pergelutan, ya, kemusnahan, silaturahim pisah, adik-beradik bergaduh, ya, kawan-kawan kita juga ya mengkhianati kita. Apalah arti kehidupan bersama jutaan ringgit itu? Sedangkan maksud berkat, sedekah yang Allah kembangkan keberkatannya ini bersama apa yang kita dapat, dan nisbahnya pasti cukup. Sebab bayangkan, kalau satu suap jadi satu gunung Uhud, satu habbah, satu biji jadi 700 biji, takkan tak cukup. Ini nisbah yang besar. Di samping itu dijanjikan keberkatan. Dan keberkatan ni yang lebih mahal dari segala apa yang kita sebut tadi. Dan inilah kesesaan hidup di dunia. Ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jadi Allah kembangkan sekali. Jadi bersama dengan siapa yang berniaga, siapa yang buat apa-apa pelaburan, perasan tak? Kadang-kadang kita berniaga tapi harga kita subhanallah. Jadi pengurangan harga tu tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita turunkan harga untuk promosi dan sebagainya. Oh, macam businessman pula saya cakap. Tak, ni saya cakap sistem Tuhan sebagai kapasiti ustaz saya. Ya, orang yang mengajar. Sebab kita baca hadis, kita baca Al-Quran. Rupanya ada rahsia di situ. Ya. Dan kita kena buat benda ini dengan rasa beragama, rasa faham agama. Artinya kalau kita berniaga makan, ya, buat promotion mula-mula tu, kita niat ini sedekah. Di samping ya, pada sistem dunia, orang kata kita buat promotion, memperkenalkan kita, orang kata oh, orang kenal, dan itulah sedekah. Sebab kita memberi tanpa meminta. Memberi tanpa ada imbalan. Itulah sedekah, dan niatkan sedekah. Sebab bila kita niatkan sedekah, dia akan jadikan kita ni masuk dalam sistem Allah yang Allah kata wa yurbis sadaqah. Allah akan kembangkan harta-harta yang disedekahkan tadi.
Nampak tak? Jadi anak-anak kita yang berniaga, tak kira lah berniaga apa online dan sebagainya, tolong pastikan masuk sistem Tuhan ini. Apa dia? Ada sedekah. Kadang-kadang orang bukan Islam buat benda ni tuan-tuan. Dia berniaga apa barang dan dia bagi satu hadiah. Tak apa. Itulah sedekah. Itulah yang disebut. Yang sebab bila mana menarik rasa seronok dan kasih pada insan lain, Allah seronok dengan benda itu. Jadi kita yang dah jumpa Tuhan yang betul, saya suka guna istilah ini, jumpa dengan Nabi yang betul, ya, beramal dengan syariat Tuhan yang betul, hidup dengan sistem Tuhan yang dipaparkan dalam agama, dalam Al-Quran dan hadis yang betul. Kenapa kita tak amalkan semua benda ini dengan betul-betul, agar bahagia di sini menjadi milik kita, ya. Jadi tolong pastikan kita nampak. Sedekah tidak mengurangkan harta. Baris bawah sekali buka surat yang sama 269. Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf selain kemuliaan. Ini hadis Nabi, ya. Allah tidaklah menambah diri, merendah diri seorang kepada Allah, melainkan Allah meninggikan darjatnya. Ini sistem dia. Ya, ma naqasa malin min sadaqah, kata Rasul. Harta tak akan berkurangan dengan sedekah. Harta tak akan berkurang dengan sedekah. Mana tidaknya? Ya, pada barangan mata dia bukan hilang. Macam orang melabur. Orang melabur macam mana? Dia terpaksa letak allocate duit di kita pada sistem. Maka dia tak boleh guna duit tu. Tapi dia dapat balik tak, tuan? Dapat. Yang itu sebab bentuk dengan manusia kita nampak sistemnya. Sebab tu saya kata tadi, sedekah ni berkait dengan iman. Sedekah itu as-sidqu, benar. Maka sistem Allah juga, siapa yang sedekah pada orang lain, artinya dia simpan pelaburan di sisi Allah dan Allah pasti pulang. Sebab tu Nabi berani sebut, ma naqasa malin min sadaqah. Harta sekali-kali tak akan berkurang dengan sebab sedekah. Dan ya, juga sistem Allah yang lain dalam hadis ini, walaupun tidak masuk dalam bab ni, kita sebut juga, ya, tidaklah seorang hamba pemaaf melainkan Allah beri kemuliaan. Selalu kita bila nak beri kemaafan, kita kata Allah senang-senang saya nak beri maaf kat dia, ya, untunglah dia, saya ni orang nampak ke tak. Subhanallah, salah cakap kita. Tuan-tuan memberi maaf ni, apa saja kesalahan orang, tuan-tuan akan dipandang mulia. Allah yang angkat darjat kita, ni janji Nabi. Dan kemudian wa tawadhu'a, ya, abdun lillah illa rafa'allah. Dan siapa yang merendah diri, dia tak dapat melainkan Allah angkat darjatnya. Ya, pemaaf dapat kemuliaan, sedekah dapat gantian, dapat pertambahan keberkatan, dan ya, merendah diri ini akan dapat ketinggian darjat. Ini sistem Allah Subhanahu wa taala. Tak sebagaimana yang kita nampak. Tapi kita kena yakin, ya, siapa tawadhu, apa maksud yang mendapat ketinggian darjat ini? Ketinggian darjat di hati manusia. Sama ada dia memperaku tak meraku, itu masalah dia. Okey? Siapa yang selalu tawadhu dalam hati, Masya Allah, indahnya pekerti dia ni, baiknya dia ni. Soal dia nak menzahirkan apa yang dia rasa atau tidak, itu dia dengan Tuhan lah. Sebab tu kadang-kadang kita rasa aku yang dah tawadhu pun tak ada orang nak, ya, menghormati aku. Bukan masalah kita, masalah orang tersebut. Kalau kita dengan Tuhan, insya-Allah. Dan tak semua benda yang dalam dunia berjalan sebagaimana yang kita nak. Dan semuanya itu dikira pahala dan dosanya. Okey? Jadi ini sistem Tuhan. Jadi tolong pastikan sedekah yang kita lakukan itu adalah sedekah yang betul-betul lillahi ta'ala, untuk kita dapat janji Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak mengurangkan harta. Seorang hamba tidak menghulurkan tangannya untuk bersedekah, melainkan sampai sedekahnya di tangan Allah, yakni Allah menerima dengan meredainya sebelum sampai ke tangan peminta. Nampak? Bila kita menghulur, yang sambut tu Allah, ya, sebelum sampai ke tangan peminta.
Seorang hamba tidak membuka pintu permintaan sementara dia mampu, melainkan dibuka baginya pintu kefakiran. Ini pesanan kita. Siapa yang suka meminta-minta sedangkan dia ni mampu, ya, kita tak payah minta bantuan sepatutnya, tapi kita isi juga barang, dia buka pintu kefakiran. Apa maksud fakir? Fakir ni maksudnya orang yang siasa memerlukan. Faham ini pun pesan untuk anak-anak kita. Kalau kita masih mampu hidup dengan apa yang Allah ada, maka apa saja pemberian yang tak layak kita terima, tak payah terima. Berikan pada orang lain. Kalau tidak sampai ke sudah, kita akan terus jadi orang yang meminta-minta, dan ini bukan satu kebaikan. Hilang keberkatan dalam hidup. Hamba itu berkata, hartaku, hartaku, padahal ia hanya memiliki 3 jenis harta, iaitu yang dimakannya hingga hilang, yang dipakainya hingga usang, yang diberikan hingga naik kepadaku. Subhanallah. Apa yang menjadi harta kita yang Allah rezekikan sepanjang hidup kita kat dunia ni, 3 je bentuknya. Pertama, apa yang kita makan sehingga habis hilang. Kita masak, makan semua, habis. Maka itu tak ada perkiraan apa-apa, melainkan jadi hisap besok di akhirat kalau makan lebih tanpa keperluan. Yang kedua, apa yang dipakai hingga jadi usang. Kan kita pakai pakaiannya busuk, buruk, lusuh, kita buang, usang. Dan yang ketiganya, ada part yang kita jadikan ianya saham akhirat, iaitu yang kita berikan pada orang lain yang kita tak guna, lalu dia naik kepada Allah. Selain itu tidak ada. Sementara yang ditinggalkan adalah untuk orang lain. Ya. Jadi saya suka bercerita dalam bentuk maun lah. Kata kita ni ada 100,000. Okey? 1,000 tu biasalah dalam sebulan. Kadang-kadang kita pakai untuk makan, kita beli pakaian, ya. Dan ada orang yang bijak, dia guna sebahagian daripada wang yang dia ada tu, mungkin berapa ribu, disedekahkan kepada orang. Itu saja. Ya. Habis kalau kita tak pakai, tak, itu bukan harta kita. Katalah makan itu kita makan dalam bulan itu dalam 5,000. Yang beli pakaian paling banyak pun, kalau katalah sampai 5,000 juga, maka kita pun banyak juga bersedekah dengan 5,000 yang ada. So sebenarnya harta kita daripada 100,000 tu baru 15,000 je. Andai kata kalau kita mati, maka ya, yang 85,000 itu bukan harta kita dah. Dan memang itu pun yang kita tahu. Jadi apa maksud hadis ini? Artinya jangan berkira untuk bersedekah, dan kena faham bahawa bersedekah ini adalah pelaburan akhirat kita. Dan selagi mana dia masih harta kita, tolong bijak dalam kehidupan. Artinya ulur pada orang-orang yang memerlukan. Dan bagi lelaki tentulah ada tanggungjawab nafkah. Itu sedekah paling besar lah. Langsungkan keperluan itu dulu. Ya. Dan saya juga pernah tersebut bahawa sedekah paling utama ni pada ahli keluarga, kaum kerabat kita, kakak kita yang susah, anak saudara kita. Ya. Itu semua sedekah-sedekah yang perlu kita pastikan berjalan dengan betul. Ya, supaya kita dapat memanfaatkan harta yang Allah kurniakan di dunia ini dengan jalan yang betul. Jadi 3 bentuk je harta. Ya, apa yang kita pakai, apa yang kita makan sampai hilang, apa yang kita pakai sampai usang, dan apa yang kita belanjakan, ya, untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Ini salah satulah kelebihan bersedekah ini. Dia menghapus dosa-dosa kita yang mungkin kita terlupa untuk mohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sedekah itu boleh menghilangkan murka Allah. Ini pun dah kita sebut tadi. Yudfi, ya, ghadabah ar-rabb, ya, ghadab Allah, memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menghapus keburukan. Ya, menghapus keburukan ni maksudnya dalam jiwa kita ni banyak benda-benda keji. Oleh kerana kita melazimi dosa-dosa yang tertentu. Dan oleh kerana sedekah ini dia penyucian, macam air memadamkan api, maka dia akan menolak semua kotor-kotor yang ada dalam jiwa kita. Jadi sebab itulah perasan tak, orang yang bersedekah ni jiwanya lembut, simpati pada orang, maka perasaan rahmat itu akan kekal sehingga membuahkan keberkatan dalam hati kita untuk melakukan banyak kebaikan. Jadi siapa yang hatinya keras, susah sangat nak melakukan kebaikan, kena banyak sedekah.
Kena banyak sedekah agar dia kuat untuk melakukan banyak kebaikan. Sementara itu, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan cahayanya pada hari yang tidak ada cahaya kecuali cahayanya. Ini dalam sebutan lindungan Arash, ya. Di antara 7 golongan itu adalah salah seorangnya adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kanan, ya, yang memberi itu tidak dapat dikesan oleh tangan kirinya. Tangan kiri tak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ini nisbah, ya, bukan tak boleh beri dengan dua-dua tangan. Oi, tangan sebelah je lah kena beri. Ya. Kita nak beri makanan tu berat. Ya, kita nak angkat. Jadi oleh kerana payah tu, kita pun faham hadis ni, faham harfi. Maka kita kata angkatkan tangan kanan jugalah. Maka tak payah angkat dengan dua-dua supaya tangan kiri tak tahu. Bukan itu maksudnya. Ini bahasa kiasan. Maksudnya terlalu berahsia dalam sedekah sehingga, ya, tangan kiri macam tak tahu. Artinya kita sedekah ni sampai kadang-kadang isteri kita pun tak tahu. Tu kan. Ini orang yang paling rapat dengan kita apa? Isteri kita lah. Anak kita tak tahu, kawan-kawan kita tak tahu. Begitu. Itu baru dapat. Sebab apa? Sebab itulah kemuncak keikhlasan. Kan? Sebab tu saya pernah berceritakan dalam satu riwayat betapa ada orang beramal sampai anak isteri dia tak tahu. Dia puasa sampai isteri tak tahu. Bohong tuan-tuan kan. Kita ni kalau puasa, orang pertama yang paling kita cerita apa? Isteri kita lah. Sebab nak suruh dia masak sedap-sedap buka puasa nanti. Subhanallah. Laki ni punyalah. Ya, dia nak merahsiakan, nak mempraktikan ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berpuasa dalam keadaan isteri tak tahu. Macam mana? Ya, dia nak pergi kerja tuan-tuan. Ya, maka dia bercerita bergegah macam nak pergi kerja. Dia kata isteri aku, ya, sarapan pagi ni bungkus je lah. Nanti saya makan dalam perjalanan sebab tak sempat. Subhanallah. Rupanya dia berniat puasa. Dan makanan yang dia bawa itu dia sedekahkan pula. Subhanallah. Tak tahu orang dia berpuasa. Memang kan. Fa innahu li, kata Allah. Ya. Sebab puasa ni memang untuk aku. Orang puasa memang dia membuktikan iman dia, percaya dia pada Allah. Wa ana ajziwi. Dan aku sendiri akan berikan ganjaran tentang puasa itu. Dia bagi sedekah. Okay. Sampai di tempat kerja pula, sarapan dia tadi habis, dah bagi sedekah, dapat pahala. Puasa dah lah tak tunjuk kat orang. Ya. Kemudian sarapan. Jadi isteri tak expect lah. Okay. Sampai waktu lunch time, waktu makan, dia bagi makan. Dia buat apa? Dia beli nasi, dia bungkus. Subhanallah. Jadi orang tak nampak dia puasa, orang makan. Makan sini, tak makan sini. Tak apa, makan. Ya, kat tempat kerja je. Dan nasi itu bukan dia makan, dia juga sedekah pada orang. Mungkin pekerja-pekerja pembersihan. Kan? Subhanallah. Ya. Begitu sekali dia. Dan ketika pulang, waktu maghrib, masuk waktu, ya, untuk berbuka puasa, dia hanya makan sebiji kurma ataupun hanya minum air, seteguk air. Dan dia makan malam sama dengan isinya selepas sembahyang maghrib atau sembahyang isyak. Begitu sekali keikhlasan. Ya, itu yang saya kata tadi, ikhlas ni dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Ikhlas ni cerita kita dengan Tuhan. Ya, mungkin kita tak mampu sampai ke tahap tu, tapi sekurang-kurangnya tinggalkanlah budaya saya ikhlas, sumbangan ikhlas, tulis, tampal kat mana-mana tu. Subhanallah, tak payah. Ya, kalau ya sumbangan ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tak payah sebut nama kita. Ya, kali pertama kita buat memang menderita tuan-tuan. Tak ada ke orang tanya siapa yang beri ni. Kita nak. Sebab itulah bisikan dan gangguan syaitan. Syaitan memang suka sangat agar amalan kita ni rosak dengan riak. Ya, dengan rasa ujub, rasa hebatnya aku dah boleh buat. Dia memang nak buat begitu supaya kita ni tak dapat pahala penuh dan keberkatan hidup yang dijanjikan dalam sistem sedekah ini. Jadi cuba kita pujuk diri kita sekali. Buat satu amalan yang orang lain tak tahu, aku dengan Tuhan je tahu. Kita nak tengok keberkatannya lah. Kita nak tengok apa yang kita dapat hasil daripada usaha kita itu. Ya, begitulah.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan-perbuatan baik menutup pintu-pintu kejahatan. Ya, sedekah memadamkan murka Allah dan silaturahim menambah panjang umur. Sebab tu, ya, perbuatan baik kita ni akan menutup. Ya, kita yang bersedekah ni nanti satu hari Allah hilangkan rasa keinginan untuk mengumpat. Ya, kita kan suka buat benda-benda dosa-dosa yang kadang-kadang Allah, bila lah aku nak tinggal ni, sedekah. Sebab dengan kebaikan tu nanti Allah rahmati kita untuk kita diberi kekuatan untuk meninggalkan. Ya, memberi kekuatan untuk kita melakukan kebaikan. Silaturahim juga hadis ni disebut, ya, memanjangkan umur. Ini pun telah kita bahaskan. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Dan kita kena sebab tu saya kata setiap perbuatan baik adalah bukti benar iman kita. Ya, sedekah di sini maksudnya as-sidq. Sebab tu dia dapat pahala sedekah sebab dia membenarkan imannya. Orang yang melakukan kebaikan di dunia adalah orang yang melakukan kebaikan di akhirat. Sedangkan orang yang melakukan kemungkaran di dunia adalah orang yang melakukan kemungkaran di akhirat. Orang pertama yang masuk syurga adalah orang yang melakukan kebaikan. Jadi lakukanlah banyak kebaikan dalam kehidupan dunia yang sementara. At-Tabrani dan Ahmad meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ditanya, apakah sedekah itu ya Rasulullah? Bagi dia menjawab, pahala yang dilipat gandakan di sisi Allah, ya, dan ada tambahan. Artinya siapa yang nak mudah buat amalan yang jadi kaya besok ke akhirat, antara amalannya adalah kurniaan infak ni. Ya, sehingga Allah menamakan sedekah ni dengan pinjam. Allah nak pinjam daripada kita. Nanti Allah ulang lah. Pinjam apa? Subhanallah, ini bahasa yang sangat perlu kita fahami. Allah Subhanahu Wa Taala sampai sebut dia nak pinjam kepada kita. Agak-agak kalau jiran kita nak minta pinjam, apa maksudnya? Dia akan pulang lah. Dan Allah pinjam, dia pasti pulang. Kita tengok ayat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 245 ni Allah kata, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Baik ni barang baik, ikhlas, tak ada rosak. Ya, jujur pada manusia, ikhlas pada Allah, tak mengharapkan pujian, dan sumbernya juga dari sumber yang halal. Ya, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan lipatan gandaan yang begitu banyak. Ad'afan katsirah. Ad'af ni maksudnya gandaan-gandaan. Katsirah maksudnya banyak. Artinya memang pastilah. Allah dah guna dha'af ini maksudnya timbalan ataupun gandaan. Tapi Allah gunakan plural, ad'af. Dan kemudian Allah sebut kathirah, yang banyak. Gandaan-gandaan yang banyak. Sebab tu dia terjemah begitu. Dan Allah nak pinjam je. Subhanallah. Sebab tu Al-Quran ni kadang-kadang kita kena baca dengan tadabbur, supaya kita dapat panduan di dunia lagi. Ya, dzalikal kitabul la raiba fi. Quran ni kitab ni satu benda yang ditulis, artinya satu ketetapan. La raiba fi, tidak ada ragu padanya. Tujuannya apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk kita orang-orang bertakwa, supaya selesa hidup kat dunia lagi. Allah tanya siapa yang nak bagi pinjam pada Allah. Allah pakai kata Allah nak agihkan pada hamba-hamba dia, nak tengok kita nak ikut sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dengan itu Allah janji Allah akan pulang. Allah akan gandakan semua balasan tu dengan gandaan yang baik. Wallahu yaghbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah Tuhan yang menyempit dan meluaskan pemberian rezeki, dan hanyalah kepadanya kamu semua dikembalikan. Okey. Allah yang melabuhkan semua harta kita itu, dan dia yang mengaturkan sistem keuntungan. Dan dia janji siapa yang melabur, dia pasti bagi keuntungan yang banyak. Ya, subhanallah. Kalau dengan bank, dengan pelabur-pelabur, kan, dengan saham-saham, kita yakin, kita optimis dengan dia orang. Walaupun janji itu belum pasti. Kadang-kadang janji untung, nampak pasti untung, pun rugi.
Ini janji pasti Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Takkan kita tak percaya tuan-tuan. Ya, hiduplah dengan sistem Tuhan. Rugi siapa tak memberi dalam kehidupan. Ya, sebab ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah tanya, siapa nak bagi pinjam ni? Siapa nak bagi pinjam Pak Mai, tapi syaratnya benda tu mesti barang baik, halal sumbernya, dan kemudian ikhlas niatnya, ya, maka pasti Allah akan gandakan dengan gandaan yang banyak. Ya, saya ulang lagi sekali, dalam realiti kehidupan ini pun kita dah nampak contoh-contoh ini terlalu banyak. Ya. Dan tuan-tuan kena tahu, kalau orang tu betul dengan tak betul, itu je. Kat dunia lagi dah nampak. Kalau dia tu ikhlas betul, Allah bagi pertambahan, keberkatan. Kalau dia tak ikhlas, tak betul, Allah akan hancurkan, musnah, tak boleh berjalan panjang, ya, hilang segala apa yang dia miliki. Begitu sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak payah, ya, nak mengata orang sana, mengata orang sini, alah dia ni populariti je, ambil harta. Ni sistem Tuhan. Kita tak boleh mengadili dengan cakap-cakap kosong kita, sedangkan Allah yang buat sistem ini. Maka kita kena beriktibar dengan realiti apa yang orang lain lakukan dan dia berjaya mendapat keberkatan hidup. Sedangkan kita yang tidak berbuat apa-apa, hanya, ya, mengadili manusia dengan mulut kita yang kadang-kadang tidak ada sudahan ilmu pun, dia akan menjatuhkan lagi maruah diri kita. Cukuplah. Ya, tak payah berbicara pasal orang lain. Kita kena mengurus kehidupan kita dengan panduan agama. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama? Baginda menjawab, itulah sedekah, iaitu sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi kepada orang fakir, yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dari hati yang sedikit. Subhanallah. Makin susah nak bersedekah, makin besar pahalanya. Yelah, kita ni bukan ada duit sangat, tapi jika kita perlu, kita ulurlah RM10. Kita pun ada RM20. Itu hebat. Yang itu yang mahal, yang itu besar. Tapi kalau kita ada RM1 juta, kita bagi kat dia RM1,000. Hebatlah di sudut amount tu. Tapi di sisi kerahan, kepayahannya, hebat yang RM1 tadi. Ya, hebat yang RM10 tadi. Kemudian baginda membaca ayat, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Ya, kalau kamu zahirkan sedekah itu secara terang, maka itu pun baik, kata Allah. Ya, dengan niat ikhlas supaya mengajak orang lain turut bersedekah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu berjaya menyembunyikan sedekah kamu dan kamu beri kepada orang yang perlu, fakir tu, itu yang lebih baik, itu yang terbaik. Ya. Sedekah kalau secara nyata memang hati kita ada Tuhan, okey je. Tapi kalau boleh sembunyikan, bagi pada orang yang betul-betul memerlukan, itu yang terbaik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah padamkan dosa-dosa kamu dengan sedekah itu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu apa yang kamu buat. Allah tahu. Jangan risau, ya. Kita berkehidupan dengan Allah. Yang bagi isi siapa? Kawan-kawan kita ke? Orang sekitar kita tak? Tuhan kita. Maka kita bersedekah ni dengan niat untuk hidup dengan sistem Tuhan agar dapat rahmat Allah, dapat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim yang memberikan pakaian kepada muslim lain tidak berpakaian, Allah akan memberinya pakaian dari sutera syurga. Ya, ini kita ada permohonan kalau pasti sistem memang sampai kepada pelarian di Syria sana, perang Syria, dan rakan-rakan kita yang susah, musim banjir ini, bantulah mereka. Ya, kita dapat pakaian yang lebih indah di syurga nanti. Muslim yang memberi makan kepada muslim lain yang kelaparan, Allah akan memberikan makanan dari buah-buah syurga. Ya, muslim yang memberi minum muslim lain yang kehausan, Allah akan beri minum dengan arak, ya, minuman yang lazat di syurga. Jadi kita boleh mengulur dengan wang ringgit saja, dan kita niatkan ni jadi makanan, minuman, ya, pakaian mereka. Kalau tak boleh nak angkut semua benda-benda itu, untuk kita usahakan. Dan kalau boleh rahsiakan, lagi cantik. Orang tak tahu, kita je tahu dengan Tuhan. Dan bergembiralah dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang kita berikan. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, bagaimana Islam yang baik itu? Iaitu engkau beri makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun yang tak. Ya, at'imu ta'am wa tuqri salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya, Nabi kata antara ciri-ciri Islam yang baik, pertama kali makan, bukan sembahyang banyak. Subhanallah. Orang Islam yang baik adalah orang yang selalu buat jamuan kat surau kita, kat masjid kita. Subhanallah. Mungkin kita bukanlah orangnya.
Allahu Akbar. Orang yang selalu tinggal nasi lemak, bawa pisang, ya, bawa bihun, taja sarapan kuliah subuh. Allah, bila lagi nak dapat makan bihun kat Masjid Ibn Abbas, ya? Makan mie goreng kita pagi-pagi tu. Ya. Tentu ada tuan-tuan yang menyumbang untuk semua benda itu, dan itulah orang Islam yang baik, tuan-tuan. Ini perakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia fikir pasal orang lain. Rupanya begitu. Ya. Kemudian beritahu kamu tentang segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan dari air. Ya, beritahu aku sesuatu yang jika aku amalkan, aku akan masuk syurga. Rasulullah ulang lagi. At'imut ta'am wa afshus salam. Beri makan, sebarkan salam. Ucap salam. Ya, wasilul arham, sambungkan silaturahim. Ya, wasal lail wan nasu niyam. Ya, sembahyang malam ketika orang lain tidur. Ya. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Jadi ini semua cerita-cerita ahli syurga, tuan-tuan. Jadi permulaan cerita nak masuk syurga, cerita dia adalah cerita beri makan. Allahu Akbar. Artinya menyumbang untuk orang lain. Okey, masa pun dah hampir ke penghujung. Jadi saya baca sepintas lalu dan saya ulas apa yang perlu. Pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, aku pernah sakit tapi kamu tidak menjengukku. Ya, Allah pernah cakap gitu. Bagaimana aku ingin menjengukmu ya Allah, sedangkan kau Tuhan yang Maha Agung, Tuhan semesta alam. Jadi maksud Allah kata, tidakkah engkau tahu bahawa hamba-Ku si Fulan bin Fusolan sakit tapi engkau tak tengok, tak ziarah pun? Tidakkah engkau tahu bahawa apabila engkau menjenguknya, aku juga mendapati engkau akan mendapati aku di sampingnya? Wahai anak Adam, aku minta makan tapi engkau tak beri makan. Tuhanku, bagaimana aku ingin memberi makan sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Maka Allah jawab, tidakkah engkau tahu bahawa hamba-Ku di sana si Fulan bin Fulan meminta makan, kelaparan tapi engkau tidak memberinya makan? Tidakkah engkau tahu bahawa apabila engkau memberinya makan, nescaya engkau mendapati makanan itu di sisiku? Subhanallah. Ini yang dibuat oleh ustaz itu, kan? Dia cari orang-orang susah, rupanya dia cari Tuhan, tuan-tuan. Kita je tak kisah. Kita sibuk dengan ibadah kita, dengan surau kita je. Pilih SOP nak angkat. Cari syurga bukan di surau sahaja, bukan di masjid saja. Cari di sebelah kanan dan kiri kita, jiran kita. Ya, mungkin anjing yang kelaparan itulah syurga kita. Ya, wahai anak Adam, aku minta minum tapi engkau tak beri aku minum. Ya, maka si hamba bertanya, Tuhanku, bagaimana aku nak beri minum sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Allah jawab, hamba-Ku si Fulan bin Fulan tu kehausan tapi engkau tak beri minum. Ya, haus rasanya bukan sebab air je, mungkin tak ada keperluan kehidupan, mungkin hajatnya tak kesampaian, anaknya nak belajar, nak sekolah ni tapi tak ada kewangan yang cukup. Ya, tidakkah engkau tahu bahawa apabila engkau berinya minum, nescaya engkau akan mendapat hal itu di sisiku? Subhanallah. Marilah sama-sama kita mengusahakan agar watak-watak bersedekah, infak pada orang lain, kita fahami ia sebagai pelaburan menguntungkan kita di dunia dan menjamin selamat sejahtera kita di sana, insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon ampun dan maaf atas keterlanjuran kata yang saya gunakan hanya untuk menambah rasa. Bukan ada niat apa-apa untuk mencederakan hati kita. Dan moga-moga ada kebaikan untuk kita bersama. Moga-moga Allah rezekikan kita untuk jadi hamba-hambanya yang pandai hidup bersama dengan sistem Tuhan ini. Sistem bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa khulqan wa ta'atan wa sadaqatan wa amalan salihah. Allahumma la tufarriqna illa an dhanbin maghfur wa aibin mastur wa tijaratin tabur bi rahmatika ya aziz ya ghafur ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf sekali lagi. Sekian dulu, semoga ada pertemuan di lain masa di bulan hadapan insya-Allah. Wa bihi wallahu a'lam. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.